Kali ini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya menjadi seorang penulis novel. Sejujurnya, saya berlatar belakang aliran bahasa Inggeris semasa sekolah di St. Joseph Secondary School, sebuah sekolah missionary Roman Katolik, di mana Bible knowledge menjadi subjek compulsory yang wajib dipelajari oleh semua murid, apapun agamanya. Kami hanya belajar subjek Malay with Translation sebagai mata pelajaran pada ketika itu. Kerana itu, saya memiliki sijil Senior Cambridge School Certificate Education. Kami banyak didedahkan kepada buku-buku literature yang berbahasa Inggeris yang ditulis oleh Shakespeare, Charles Dickens, Alexander Dumas, Jules Verne dan lain-lain. Setelah tamat perkhidmatan dengan sebuah syarikat antarabangsa yang beribu pejabat di Rochester, New York, Amerika Syarikat, ekoran kemelesatan ekonomi dunia sekitar pada tahun 90-an, seramai 50,000 kaki tangan syarikat telah diberhentikan. Saya juga sempat bekerja di Harrison Crossfield seketika sebelum bekerja sebagai wartawan kam editor di utusan Sarawak dan Borneo Post. Semasa dalam kedua surat khabar ini, saya banyak menulis rencana tentang perihal sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sama ada dalam negara maupun luar negara. Untuk itu saya mendapat banyak penghargaan daripada termasuk 3 Shell Award, jurnalis dan penulis terbaik Azam, hadiah penulis esei daripada Jabatan Perdagangan Malaysia Tawangan Sarawak. Pernah melibatkan diri dalam memberi ceramah motivasi kepada pelajar, ibu bapa tentang keluarga bahagia dan sebagainya yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Sarawak, pejabat kemas, PIBG sekolah, pejabat daerah, pemadam dan lain-lain. Pada akhir tahun 90-an, saya mula berfikir untuk menulis novel kreatif. Saya bermula dengan menulis cerpen untuk surat khabar utusan Sarawak dan utusan Borneo. Seingat saya adalah merupakan orang yang pertama menulis cerpen di dalam surat khabar tersebut. Selain itu juga saya turut menulis skrip drama radio untuk RTM Kuching. Saya mula jinak-jinak penulisan novel sekitar tahun lewat 90-an. Saya sebenarnya menghadapi banyak masalah ketika mau menulis novel, kerana saya tidak pernah menghadiri sebarang kursus ataupun bengkel. Tetapi melalui pembacaan novel-novel ataupun buku-buku yang ditulis oleh sastrawan negara dan juga penulis terkenal di tanah air, saya mendapat sedikit ilmu melalui pembacaan tersebut. Dan cubaan saya pertama menulis novel Pemata Desa, yang juga merupakan novel pertama saya, telah berjaya diterbitkan pada tahun 2000 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Ilham itu tercetus kerana beberapa sebab. Mungkin salah satu daripada sebabnya ialah saya berkelulusan diploma pertanian dari Universiti Pertanian Serdang, Selangor.
Ia adalah sebuah novel yang bercerita tentang dunia pertanian, walaupun tidak bercakap tentang dunia pertanian secara menyeluruh ataupun detail, tetapi ia lebih berkisah kepada sikap dan fikiran seorang anak muda yang memiliki sijil ijazah pertanian dari Universiti Pertanian Malaysia Serdang Selangor. Selepas graduasi, dia telah ditempatkan di sebuah kampung dan berjaya membangunkan kampung tersebut menjadi sebuah kampung yang berdaya maju, sekaligus berjaya meningkatkan sosioekonomi penduduk kampung tersebut. Setelah sekian lama menabur bakti di kampung tersebut, dia berhasrat untuk kembali ke kampung halaman sendiri untuk berbakti ke kampungnya. Sebelum menjejak kaki ke kampung halamannya, dia telah membayangkan betapa meriahnya majunya kampung. Tetapi apabila dia balik menjejak kaki di kampung tersebut, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dia disambut oleh wajah-wajah comot, sawah yang lesu, dan rumah-rumah yang buruk yang tidak menyenangkan. Sawah bendang yang dahulunya meriah dengan berbagai kegiatan pertanian kini dipenuhi oleh semak samun dan ilalang. Dalam pada itu, kepulangannya mengundang kebencian dan iri hati serta prejudis di kalangan segelintir warga kampung. Tanpa diketahui umum, orang yang berkuasa di kampung itu sebenarnya terbabit dalam kegiatan haram. Sebenarnya, protagonis cuba membawa perubahan dan pembangunan di kampung tersebut dengan harapan ia mampu menganjak sosioekonomi penduduknya melalui program perancangan IADP. Bagaimanapun, program tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa pembabitan penduduk kampung. Ia berlaku kerana difitnah oleh setengah warga kampung yang tidak suka dengan pembaruan yang dibawa oleh watak protagonis itu. Bagaimanapun, semua ketomahan dan fitnah dengan mudah ditangkis apabila program rancangan AIDP itu berjaya dilaksanakan, walaupun tidak disertai oleh keseluruhan penduduk kampung. Sekaligus telah berjaya menangkis propaganda negatif mengenai program tersebut, dalam masa yang sama akhirnya penyebab fitnah dan hasutan ditangkap oleh pihak polis kerana terbabit dalam kegiatan penyelundupan dan juga terbabit dalam kes pembunuhan ahli keluarga Tohua yang satu-satunya tinggal di kampung tersebut. Dalam novel Pemerintah Desa setebal 194 muka surat, banyak bercerita tentang sikap dan pola pemikiran masyarakat kampung dan persepsi terhadap perkara baru yang pada mulanya sukar untuk diterima. Lantaran sikap dan fikiran yang jumud dan tidak terbuka telah membantut program pembangunan di kampung tersebut. Namun hal itu akhirnya berjaya diatasi melalui contoh dan teladan serta pendidikan yang mesra dilakukan oleh watak protagonis, sehingga berjaya menepis segala sikap buruk dan prejudis yang tidak menguntungkan, membolehkan rancangan IADP itu disambut dengan baik oleh penduduk kampung. Novel Pemerintah Desa turut menyelitkan sketsa cinta yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Sesuai dengan tajuk Pemerintah Desa, watak protagonis dalam novel ini seumpama sebutir permata
yang membawa cahaya perubahan dan pembaharuan di kampung tersebut ke arah sebuah masyarakat tani yang berdaya saing dan berdaya maju, walaupun pada kadar yang minimum. Saya harap sekian suka membaca novel ini, dan sekiranya anda suka video ini, sila klik like dan subscribe supaya memberi motivasi pada saya untuk membuat video-video yang lainnya, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.